Okay, so Assalamualaikum, selamat pagi semua. Jadinya hari ini kita akan tengok pada promosi gerai. Ini adalah WA yang ketiga. Kita akan tengoklah. So yang pertama kita akan tengok dulu table of contents. So dalam subjek ini kita ada 5 benda yang kita akan touch. Yang pertama kita ada lokasi dan kalender pameran. Kedua, prosedur syarikat menjalankan pameran. Ketiga, lokasi tempat pameran. Dan keempat, alat dan bahan untuk sediaan gerai pameran. So yang kelima kita ada perancangan aktiviti gerai pameran. So yang pertama kita ada lokasi dan kalender pameran. So pameran adalah satu bentuk komunikasi sosial yang menghubungkan antara penyampai dalam pameran itu kepada masyarakat sasaran yang mempunyai matlamat dan tujuan yang tertentu. So basically pameran ni dia adalah satu komunikasi di mana syarikat untuk cari dia punya customer untuk terangkan lagi produk dia, that's why adanya pameran ni. So, ada dua bentuk penyampaian bila komunikasi dalam pameran ni. Yang pertama, kita ada komunikasi secara langsung kepada pengunjung pameran. Kita melalui gambar, foto, objek atau tayangan video yang dipamerkan dalam sesuatu pameran. Dan satu lagi, komunikasi secara langsung atau penerangan secara lisan, secara bersemuka dan perbincangan dengan pengunjung secara pameran semasa pameran dijalankan. So, ini adalah dua jenis komunikasi yang selalu digunakan apabila dalam pameran. Okey, menurut David Waterhouse, pameran adalah antara media yang dapat membantu syarikat mempromosikan produk dan aktiviti-aktiviti pemasaran yang lain. So, pameran ialah gambaran sesebuah syarikat dan pameran keluarannya yang diperagakan dalam expo dan lain-lain acara di mana akan dapat bersemuka dan menarik minat pengunjung sasaran sekaligus mencapai objektif dalam komunikasi, menurut James W. Dudley lah. Okey, jadinya kita akan tengok jenis-jenis pameran. So, basically jenis pameran ada dua jenis, iaitu perdagangan dan persendirian. Jadinya kita akan tengok dulu kepada perdagangan. Jadinya perdagangan ialah pameran yang memaparkan persembahan produk, perkhidmatan dan organisasi perniagaan. Matlamat dia adalah untuk berpeluang mendapatkan peluang perniagaan daripada pengunjung. So, pameran perdagangan juga adalah satu aktiviti promosi pemasaran yang menerangkan kepada pengunjung berkenaan produk keluaran seperti jaminan kualiti, kitaran hayat, produk, penjamaan, pelabelan keselamatan produk dan pembangunan produk baharu. So, basically dalam pameran perdagangan ni, dia adalah berbentuk untuk berjumpa dengan pelanggan. Dia bukan ada dia seorang je, tapi dia ada ramai orang. So dia ada ramai syarikat-syarikat. So basically bila pameran perdagangan ni, pengunjung boleh memilih siapa yang dia nak pilih, siapa yang nak tengok. That's why dia perdagangan. So dia banyak, bukan dia seorang je lah, tapi kita as syarikat yang buat pameran, maksud saya kita yang join pameran tu, kita kena pandai lah tarik kita punya customer, sama ada letakkan kit-kit pemasaran, kit-kit jualan dan cara-cara untuk kita dapatkan pelanggan lah. Okey, ini pun adalah salah satu kita panggil pameran perdagangan punya tips. Okey, seterusnya kita ada pameran persendirian, di mana pameran sendiri ni dia adalah pameran yang dikendalikan oleh individu ataupun organisasi persendirian. Maksudnya dia sendiri je buat. Orang lain tak ada. Macam pameran perdagangan tadi, dia ramai-ramai syarikat, banyak sangat syarikat, tapi bila persendirian ni dia sendiri sahaja. Okey. Okey, kenapa? Apa tujuan pameran persendirian ni? Dia adalah untuk menyebarkan maklumat peribadi kepada halayak yang hanya terlibat dengan perkara-perkara berkaitan sahaja, dan maklumat yang hendak disampaikan sahaja. So, contohnya kita ada pameran latar belakang organisasi, kita ada pameran kereta, pameran Guardians. Mostly dia adalah untuk dia punya pelanggan kenali syarikat itu sahaja, bukan syarikat orang lain. Okey. So, sekarang kita tengok pula kalender pameran. Jadinya kalender pameran ini merupakan bahan promosi yang sangat diperlukan oleh syarikat-syarikat perniagaan, dikeluarkan oleh penganjur sama ada dalam bentuk cetakan atau digital. Jadi apa maklumat yang terkandung dalam kalender pameran ni? Yang pertama, kita ada nama pameran, tarikh pameran, tempat penganjur, masa, dan kita ada contoh juga macam mana pameran itu dijalankan. Nanti boleh pergi tekan dekat saya punya link, saya dah bagilah, nanti awak boleh tekan dekat sini. Okay, next.
tujuan kalender pameran. Jadi apa tujuan kita adakan kalender pameran ini? Supaya yang pertama, dengan adanya informasi yang lengkap, masyarakat atau sasaran pengguna dapat mengetahui aktiviti pameran yang bakal dianjurkan. Seterusnya, dengan pameran ini juga pihak syarikat terlibat dalam pameran dapat merancang aktiviti pameran yang bakal diadakan. Dia tahulah apa benda yang dia boleh tengahkan masa dia nak buat pameran itu. Dan akhir sekali menjadi salah satu bahan promosi dalam memperkenalkan pameran-pameran yang bakal dianjurkan. Okey, so sebelum menjalankan aktiviti pameran, kita ada beberapa proses yang kita kena lalui, iaitu proses tawar penyertaan, proses membuat kerja kertas kerja, permohonan bajet, dan apabila lulus baru kita boleh buat pameran. So ini adalah aktiviti sebelum kita melakukan pameran dulu lah. So, apa proses pameran ni? Yang pertama, kita kena rancang projek pameran. Kita kena lantik ahli jawatankuasa induk. Kita kena ada sediakan kertas konsep, jalan cerita, konsep keseluruhan pameran, penyediaan kertas cadangan ID, reka bentuk dan persembahan pameran, penyertaan butiran, pengumpulan bahan-bahan pameran, penyediaan dan pengeluaran barang produksi, pemasangan dan peragaan bahan-bahan pameran, pelaksanaan aktiviti-aktiviti sampingan, pendidikan pengembangan, pendokumentasian dan akhir sekali penilaian dan pembubaran. Ini adalah proses yang kita boleh panggil proses biasa bila nak lakukan satu pameran itu. Okey. So, cara kita nak laksanakan pula pameran gerai. Yang pertama, kita kena bentuk jawatankuasa. Yang kedua, kena tentukan tema pameran kita. Ketiga, menentukan jenis pameran. Keempat, menentukan tujuan pameran. Kelima, menentukan sasaran pameran. Keenam, menentukan tarikh dan tempat pelaksanaan pameran. Dan akhir sekali, menyusun proposal pameran. So, tadi itu adalah untuk organizer. Yang ni pula adalah untuk orang dalam peserta dalam pameran tersebut. So ada dua jenis proses lah yang kita akan tengok nanti. So apa bahan pameran yang kita boleh bawa masa kita nak adakan pameran? Yang pertama, logo, lambang agensi, carta-carta, gambar, poster, contoh produk, sampel produk dan produk ujian untuk uji rasa, model, display lightbox, flyers, risalah, pamphlet, bahan perhiasan, dan akhir sekali kena ada stor penyimpanan. Jadinya kita nak tengok pula macam mana kita nak mohon gerai jualan daripada penganjur. Yang pertama, kita kena sediakan satu surat ataupun satu kertas cadangan dan wajib mengandungi tajuk pameran. Kedua, objektif penyertaan program pameran. Ketiga, kena ada rasional. Keempat, kena ada justifikasi kenapa awak nak sertai pameran kali ini. Kelima, kena ada skop pameran. Keenam, kandungan pameran. Ketujuh, mestilah ada kesimpulan. Ini adalah benda-benda wajib lah bila kita nak buat satu pameran. Jadi, bagaimana untuk memilih lokasi pameran perdagangan yang sempurna? Yang pertama, kita kena pilih bahagian yang betul. Kita kena pilih bahagian yang kita rasa sesuai dengan produk kita. Sekiranya produk kita jenis yang sangat banyak, kecil-kecil, kita kena pilih kawasan yang betul-betul senang untuk kita nak akses. Yang kedua, kita kena pilih lorong yang besar. Kenapa kena pilih lorong yang besar? Sebabnya, bila lorong yang besar, makin ramailah orang akan datang. Yang kedua, kena pilih gerai yang betul. Sekiranya awak tahu barang awak banyak, tiba-tiba awak pilih gerai yang tengah satu pula tu, jadinya tak sesuai. Dan akhir sekali, semak faedah. Kenapa nak kena semak faedah? Faedah ni bermaksud adalah dia punya faedah ni apa yang awak dapat bila awak pilih tempat tu. Okey, ini adalah contoh pelan susun atur Karnival Kerjaya Perniagaan dan Kemahiran 2013 Angsana Johor Baharu Mall. So kalau tengok kat sini, ini adalah pintu gerbang. Bila pintu gerbang di sini bermaksud kita sebagai kita sebagai peserta pameran, kita boleh pilih sama ada kita nak letak terus kita punya pameran area ni ataupun ke kiri atau ke kanan. Selalunya saya akan suggestkan untuk kita letak belah kanan lah, sebabnya belah kanan ni mostly orang akan pergi ke kanan dulu baru orang akan pergi ke kiri. Okey. So ada orang pula dia beranggapan tengah, tapi kalau kita tengok kat sini, tengah ni dia dah ada booth-booth yang penting lah. Jadinya kita akan bagi, selalunya orang penganjur akan bagi yang belah-belah depan ni saja. Dan kalau kita tengok pula
sekiranya awak rasa produk awak tu besar, awak boleh pilih yang hujung nombor 12 ini. Nombor 12, nombor 22, nombor 11, nombor 1. Elakkan sekiranya awak banyak sangat barang, pilih nombor yang tengah-tengah. Contohnya 17-18 ini. 17 dan 18 ni memanglah nampak strategik. Memang dia punya lorong besar, tapi masalah dia adalah dia akan terlalu crowded sekiranya produk awak adalah produk yang sangat memerlukan ruang. Okey? Okey, kita nak tengok pula alat bahan untuk persediaan gerai pameran. Yang pertama kita ada gambar, kedua kita ada objek, ketiga keratan akhbar, pamphlet, buku tamu, tayangan video ataupun kaset. Dan kita ada juga aksesori dan poster. Okey, sekarang ni tengok pula apa persediaan gerai. So terdapat pelbagai cara yang dilakukan oleh pengurus gerai pameran apabila hendak mempamerkan produk jualan mereka. Biasanya pengurus gerai pameran merancang demonstrasi dan persembahan lain daripada selain daripada mempamerkan produk jualan mereka. Jurupamer juga mengolah beberapa idea yang menarik dan baru bagi menarik perhatian pengunjung di samping pameran produk jualan mereka. Antara aktiviti yang dijalankan adalah seperti inilah. Kita ada pengumuman, tayangan video, showcase, penyelesaian masalah, demonstrasi, pendidik, penasihat, testimoni, drama, penerangan, perbincangan, pamphlet. Ini adalah benda yang biasalah, aktiviti yang dijalankan dalam pameran. So, ini sahaja pada kali ini. So kalau kita dapat concludekan balik, kita dapat summarykan semua. So kita dah belajar pasal apa itu pameran, apa itu komunikasi yang ada dalam pameran, dua jenis pameran, dan juga kita dah tengok prosedur, kita tengok juga kalender-kalender, dan kita tengok susun atur yang sesuai bila kita nak buat pameran, dan kita tengok kebanyakan layout pameran macam mana. Okey, so ini semua penting sebabnya bila dalam produk marketing, target kita adalah untuk pastikan produk kita terjual. Jadi dengan cara apa? Dengan cara kita pastikan produk kita ni adalah wujud. Okey, itu sahaja pada kali ini. Terima kasih. Nanti kita boleh jumpa lagi. Bye-bye.